InsyaAllah kita teruskan pelajaran kita yang kedua hari ini, yakni Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar terakhir yang kita pelajari, yakni dosa yang ke-24. Hari ini kita akan pelajari dosa yang yang ke-25, muka surat 233. Dosa yang ke-25 ini dalam bahasa Arabnya disebut Al-Yaminul Ghamus. Ya. Dalam bahasa Arab disebut Al-Yamin Al-Ghamus. Alif lam ya mim ya nun, Al-Yamin Al-Ghamus. Alif lam ghin mim waw sin. Al-Yaminul Ghamusu, diterjemahkan sumpah yang melemaskan. Apa itu sumpah yang melemaskan? Lemas maknanya lemah lah ya. Karena ini istilah agama dan diterjemahkan dalam bahasa Nusantara, jadi saya jadi bingung. Melemaskan itu macam mana? Begini ya, saya kembali kepada bahasa asalnya lah biar mudah menjelaskan. Ini agak-agak 3 hurufnya apa ni? Ni yang ni. Ghin, mim, sin ya. Ghamasa. Ni bahasa aslinya. Ni bahasa Arabnya. Al-Ghamus. Yamin, sumpah. Al-Ghamus daripada Ghamasa. Ghamasa itu makna asalnya apa? Menenggelamkan. Contoh. Ni minuman kan? Minuman bila ada, Nabi kata bila ada apa? Lalat, jangan terus buang. Dalam kita apa namanya tu? Macam tu lah. Lalat tu kamu gomasakan, kemudian buang lalat dia. Gomasa tu manasnya itu. Atau ambil apa namanya? Lepas sembelih ayam. Ini kampung-kampung lah, ini bukan ayam yang dah kau slice tu. Sembelih seekor aja. Itu pun tunggu raya. Setahun sekali ya makan ayam. Ya, orang kampung orang susah kan. Disembelih, sebelum nak buang dia punya bulu, ayam tu pegang 2 kaki, masukkan dalam air panas. Ini namanya ghamasa. So macam mana boleh jadi al-yamin al-ghamus? Ya, karena sumpah ini bila dilakukan seseorang, pelakunya nanti akan apa tadi?
Ditenggelamkan, dibenamkan dalam neraka. Sebab itu termasuk dosa besar. So ini bukan sumpah sembarang sumpah ni. Pelakunya akan humus dalam jahanam. Dibenam macam tu. Bukan sekadar al-yaminul kadzib, bukan al-hal ini bukan sumpah palsu, bukan. Istilahnya lain, sumpah palsu lain. Rumus. Sebab itu kalau sumpah yang melemaskan tu ya memang lemah lah kan maksud. Tapi lemah tu ya mungkin hanya direndam dalam air aja. Ini dalam neraka. Kanat yaqtul halif sumiyat ghumusan. Dinamakan ghumus. Sumpah yang ini macam mana bentuknya kita jelaskan nanti. Dinamakan ghumus kerana li'annaha taghmusu sahiba fil ismi thumma fin nar. Karena pelakunya ia terbenam dalam dosa dan menyebabkan nanti dibenam di dalam neraka. Ghumus. Itu kata Ibnul Athir dalam kitabnya Al-Nihayah. Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Dan nampaknya istilah-istilah agama ini untuk memahaminya jadi kena dikembalikan kepada bahasa aslinya. Kalau tengok terjemahnya nanti jadi bingung kita. Ini bukan sekadar sumpah palsu Sebab itu menunjukkan disenaraikan sebagai dosa yang besar. Tak masuk dosa besar. Jamaah sekalian, sumpah dengan nama Allah merupakan amrun khatir, perkara yang besar, perkara yang bukan remeh-temeh. Maka tidak seyogyanya, tidak sepatutnya bagi seorang Muslim begitu mudah bersumpah, memperbanyak sumpah, seolah-olah sumpah sudah tidak ada lagi nilainya. Tapi tidak bermakna Islam melarang orang mukmin bersumpah. Tapi Islam memberi garis panduan, kalaupun orang mukmin itu terpaksa bersumpah, bersumpahlah indal hajat, ketika benar-benar amat-amat diperlukan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang selalu mengumbar sumpah. Tahu mengumbar? Menabur sumpah. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Yang banyak sumpah, memperbanyak sumpah, sifat yang tercela di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat yang ke-10. Ini mukadimah yang kita nak pelajari inilah. Surah Al-Qalam ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla halafin mahinin. Al-Qalam ayat 10 yang bermaksud, dan janganlah engkau wahai Muhammad tuti', engkau taati, engkau ikuti, engkau patuhi, engkau dengar cakapnya, jangan. Kulla halafin, setiap orang yang banyak bersumpah, mudah sangat bersumpah, tak tahu dah berapa kali dah. Mahin, hina. Ini sebagian sifat-sifat keji dan buruk yang Allah senaraikan dalam ayat ini, surah Qalam ini, yakni sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh musuh Nabi. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kandung kepada sahabat Nabi yang mendapat gelaran Saifullah, Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Jadi memperbanyak sumpah, selalu sumpah min sifatil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, mereka ini rajin bersumpah, wahal mereka tahu mereka bercakap bohong.
Sebab itu sepatut seyogyanya, seharusnya, semestinya Muslim menjauhi perbuatan kathratul aiman, banyak sumpah. Lakukanlah apabila ia diperlukan. Satu daripada sumpah tercela dan hukumnya dosa besar adalah al-yaminul ghamusu, sumpah yang pelakunya banyak telah membenamkan dirinya dalam dosa yang nantinya mereka akan dibenamkan di dalam neraka. Saya bacakan penjelasannya. Amma yaminul ghamus alladhi yatamaha fa yahlifa billahi ala amrin madin kadhiban muta'ammidan ka yahlifa annahu ma sara kadza wa kadza wa lakana kadza wa kadza aw yahlifu ala silati an istaraha bi kadza wa annaha salimatun min al-uyubi wa hiya ghair salimah. Sumpah ghamus ialah sumpah dengan nama Allah dengan sengaja dalam perkara-perkara bohong yang telah berlalu, terhadap perkara yang telah lalu, bukan yang akan datang. Bukan yang datang. Kalau orang bersumpah katakanlah tidak melakukan suatu perbuatan yang akan datang dan bersumpah demi Allah saya akan, kan akan maknanya untuk benda yang akan, ya, dan ternyata bohong, ini tidak termasuk sumpah ghamus. Sumpah ghamus ini sumpah dengan sengaja bohong berkaitan dengan apa yang telah berlaku. Bohong. Katakanlah dia dah buat sesuatu, sudah buat, lalu dia bersumpah menafikannya, kan bohong tu sumpahnya. Dan sumpahnya dengan nama Allah. Sumpah seperti ini namanya sumpah ghamus, al-yaminul ghamus. Atau katalah seseorang nak jual barang, nak jual kereta. Kereta itu pernah aksiden, bahkan sangat istiqomah aksidennya. Yang terakhir minggu lepas, sehingga kereta itu sebenarnya sudah banyak lagi kena ketuk. Ketuk sana, ketuk sini, ketuk sana, ketuk sini. Bahkan sudah ada bahagian-bahagian tertentu yang sudah diganti. Sudah rusak diganti dah tak asli lagi lah. Tapi karena pandainya si pengetuk, pandainya yang cat, pandai yang ni, seolah-olah kereta itu tak ada cacat celah. Ya. Wah, benda itu dah tahu, dah berlaku kan, semua dah berlaku dah. Ketika nak jual kerana memang cantik, macam tak ada cacat celah, sulit sekali hendak mengesan bahawa kereta ini sebenarnya sudah tidak lagi asli sebagaimana dia beli, kerana dah tahu lah. Kerana nakkan harga yang bagus, harga yang mahal, yang kawan itu pun minatnya bukan main. Kita ni betul ni, saya kereta ini betul-betul kereta yang saya beli dulu sekian sekian. Tak percaya, cek kat kedai berapa harga kereta ini tahun. Dan kita ni langsung tak pernah accident free. Jangankan melanggar pokok, melanggar semut pun tak pernah kita ni. Semuanya masih original. Tengok, tak ada yang ketuk-ketuk. Tengok ya, ini sumpah palsu ya, bohong ya, terhadap benda yang dah berlaku. Inilah namanya al-yamin ghamus. Nanti lain jamasan kifarat dia, dosanya berbeza. Jika orang bersumpah nak melakukan suatu perbuatan dan ternyata dilanggar, lain. Itu lain. Orang bersumpah demi Allah nanti saya akan gini-gini bila gini-gini. Kadang termasuk nazar, kan nazar pun kan bersumpah juga. Orang bernazar kan bersumpah juga dengan nama Allah, nak mewajibkan sesuatu atas dirinya, perkara-perkara yang asalnya tak wajib. Puasa Isnin Khamis itu tidak wajib, hanya sunat.
Kemudian ia wajibkan ianya atas dirinya dengan nama Allah. Jika akan Allah gini umpamanya, lalu dilanggar sumpah itu, dia tidak tunaikan sumpahnya. Kan nazar itu sumpah kan. Ini tak masuklah ini. Tak masuk. Itu ada cara menebusnya. Cara kifarahnya ada. Tapi yang ini termasuk dosa besar. Sumpah palsu disengajakan kaitan dengan perkara-perkara yang dah. Jadi tak boleh, kena jujur. Cak jual kita ni, kita cantik lagi cik. Ya cantik. Kenapa yang jual 30,000? Yalah, walaupun cantik, saya jujur. Kita ni sudah 16 kali aksiden. You tahu tak, tengok dia. Pintu itu pun sebenarnya nampak aja, tapi sebenarnya bukan asli ni. Dah tukar dah. Dah tukar. Dan hari itu pun gearbox pun sudah ada masalah. Tapi saya dah betulkan lah. Dan ini pun oh iya, jujurnya orang ini. Ya memanglah. Jadi dengan keadaan kereta yang seperti ini, umur seperti ini, aksiden sekian kali, maknanya harga sebenarnya, yalah harga macam tu yalah. Ya tak mungkin lah saya jual kereta sebenarnya dengan harga yang ini sebab dengan ceritakan kalau dikata saya nak jual dengan sekian, kalau orang tu mau, ya sila, tapi kena jelaskan. Jangan sumpah nak menutupi perkara yang berlaku, yang tak berlaku, kita dosanya sangat besar. Sedangkan jika kita umpamanya tidak menunjukkan cacat celah barang yang kita nak jual, kita coba menutupinya supaya pembeli tidak mengetahuinya, walaupun kita tidak bersumpah sekalipun, itu pun dosa. Nanti ada dalam Subul Salam bab baik ada itu. Sebab itu bila nak beli jual barang jam sekian, cacat celahnya tu kena tunjuk, kena beritahukan. Jangan malah diseru-seru. Kawan nak tengok pintu, berdiri bentul. Ada lah itu masa orang itu kemana kan? Boleh buka. Kawan tu nak buka pintu. Aku cakap buka sebenarnya. Dan nampak macam dihadang-hadang, lalu yang pintu sebelah bagus, nasib baik dia buka sebelah. Wah, kalau buka pintu yang ni, janganlah. Tengok kita start, sekali start dah hidup tengok. Balik kemudian esok start dah tak kena tahan. Janganlah. Haram tu ya, apa yang itu cerita lain. Itu cerita lain. Tu rumus tu. Jadi lain, bukan sebarang sumpah. Ini bukan sebarang sumpah. Sumpah yang min kabairid dzunub. Masuk dosa besar. Jadi namakan hatta namanya pun rumus. Jadi binakan rumus kerana si pelakunya nanti akan berbenam diri dalam dosa yang menjadikan ia terbenam atau benamkan dalam neraka. Termasuklah dalam ini. Jadi pendek kata, apa saja sumpah palsu, sumpah bohong dengan sengaja berkaitan dengan apa yang contoh karena nak minat sangat nak apa ke, nak kahwin ke dengan seseorang ke, nak kahwin, dan supaya yang nak dikahwin itu mau jadi pasangannya, dia pun bukan sekadar menutupi kekurangan dirinya kepada calon pasangannya, bahkan untuk meyakinkan calon pasangannya dia sanggup bersumpah, demi Allah saya masih bujang tang, bujang tang, saya masih perjaka ting apalah. Allahu Akbar walillahil ham. Gomus, tuan-tuan, dosa, dan akhirnya menyesal. Akhirnya mesal. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, innal yamin manfaqatun lis sil'ah mumkhatun lil barakah
sumpah itu mungkin sumpah itu akan mengurangi nilai pada benda yang hendak dijual dan akan menghapuskan keberkatan benda yang hendak dijual. Artinya, kalau seseorang nak jual barang, tadilah cerita jual barang tadi, dan sanggup bersumpah palsu terhadap apa hakikat barang tadi sebenarnya dijual tadi, Nabi kata kesan sumpah itu, barang yang nak jual itu sebenarnya sudah mulai berkurang nilainya dalam pandangan Allah, dan juga akan terhapus, terpadam keberkatannya. Langsung tidak ada keberkatan. Mungkin dapat harga yang bagus, tetapi tidak ada apa-apa keberkatan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini saya pilih-pilihkan saja penjelasannya. Baik. Kerana dosa, sumpah ghamus ini termasuk dosa besar. Bagaimana jika orang sudah terlanjur melakukannya? Tadi saya katakan jemaah sekalian ya, kalau kita bersumpah, demi Allah saya akan berpuasa 3 hari bulan ini jika anak saya, cucu saya dapat 5 A PMR. Betul dia dapat 5 A. Bila dapat 5 A, maknanya dia wajib puasa lah. Puasa itu sunat aja sebetulnya. Tapi kan ada wajibkan artinya dengan nama Allah. Demi Allah. Demi Allah itu kan sumpah. Nazar itu masuk sumpah ya mas sekalian ya. Bila orang itu tak nak puasa 3 hari yang dijanjikan, apa yang patut dibuat? Dosa ke tak dosa? Dosa. Bila dosa, bagaimana cara mendapatkan pengampunan? Kafarah. Apa kafarahnya? 1, 2, dan 3. Kafarahnya yang pertama ialah memberi makanan kepada fakir miskin. Berapa orang? Daripada pening-pening fikir, surah Al-Maidah ayat 89 ya tengok. Iyalah, daripada teka-teka ya, lagi salah lagi nanya. Surah Al-Maidah ayat 89. Ini sumpah yang akan datang lain. Ini bukan ini. Ini tak termasuk dosa besar. Namanya sumpah tapi tak masuk dosa besar. Ayat 89 kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengambil, tidak akan menyiksa kamu dengan sumpah main-main. Sumpahmu yang kamu ulangi dengan main-main. Sumpah yang main bukan serius lah, itu tak dikira. Apa sumpah yang tak serius? Ini bukan budaya kita. Ini biasanya budaya orang Arab. Kita tak perlu ikut-ikut lah. Orang Arab ni mudah sangat kata wallahi, betul? Suruh kita beli barang pun apa dia kata? Wallahi murah je rahmah, wallahi murah, wallah. Suruh makan pun wallahi. Suruh masuk kedai pun wallahi. Tawarkan barang pun wallahi. Ini dah panggil sumpah laga, tak ada kira-kira. Tak ada hukumnya. Ini ya hanya budaya dia cakap wallahi lah. Jadi ini bukan budaya kita, jadi tak jadi masalah bagi kita. Jadi jangan ikut-ikut lah. Ini baru pergi umrah 10 hari, balik dah kalah Arab wallahinya. Pergi umrah 10 hari, balik perangnya Arabnya dah kalah Arab. Wallahi. Wah, masuk masjid datang lambat, duduk depan pijak kepala orang. Ditanya pasal apa? Aku tengok di Masjidil Haram begitu. Wah. Kalah Arab. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi yang Allah siksa kamu, Allah ambil kira
untuk menimpakan siksa pada kamu ialah bima atqattumul aiman, dengan sebab sumpah yang kamu dah ikat. Maknanya kamu betul-betul sumpah, niat bersumpah, sumpah yang betul itu diambil kira. Kamu buat ke tidak? Kamu buat ke tidak? Tunggu bila orang sumpah. Contohnya nazar tadilah. Betul, sekarang dah aku terima sumpah kamu, aku jadi saksi kamu. Sekarang nanti kamu buat ke tidak? Betul, sekarang anak kamu, cucu kamu 5A. Sekarang apa kamu nak buat? Kamu kan dah cakap kan, kamu nak buat apa namanya puasa 3 hari. Kamu nak cakap kan kena pergi umrah. Kamu dah katakan nak buat apa namanya, nak buat apa, dirikan surau di rumah anak yatim. Kamu dah nazarkan kamu nak buat 3 bus stop. Salah dia dah ini. Sekarang jadi buat ke tidak 3 bus stop tadi? Allah tunggu. Tiba-tiba dia tak buat. Dengan asbab apa wallahu alam, yang pasti dia gagal buat. Bila gagal buat memanglah berdosa, tetapi cara orang itu, cara untuk mendapatkan penghapusan dosa, kemampunan dosa, Allah dah jelaskan. Buat apa yang Allah suruh, dosa hilang. Kafarah namanya. Pertama, it'amu asyarati masakin, beri makanan pada 10 rupanya. Kalau nak 60 terpulang lah 10. Makanan yang diberikan itu pula min ausati matut imuna ahlikum, makanan yang biasa, yang sederhana dibelanjakan, diberikan pada ahli keluarganya. Ya, biasanya keluarga itu makan sehari berapa, apa yang dimakan. Sebab kan makan kan tak tentu ya. Kadang makan wah sesekali makan wah di apa namanya hotel apa JW Marriott, sesekali di apa yang mahal tu kan, Ritz Carlton Hotel. Wah, minum air putih pun RM25. Elok bawa sendiri dari rumah. Bawa sini selamba duduk. Tapi kadang-kadang satu hari tak makan cekodok aja. So mana ini makanan yang dibagikan? Yang biasalah. Oh, biasanya ini. Ya itu yang dibagi. 10 fakir. Makan ini jamaah sekalian bukan beras ya. Saya memilih pendapat yang makanan maknanya orang itu memang untuk makan. Takkan orang makan beras saja. Mestilah ada apa? Lauk dia cukuplah. Jangan bagi beras sahaja. Ini bukan zakat fitrah. Ini kafarah. Au kiswatuhum, atau kalau tak mau bagi makanan pada 10 orang miskin, bagi pakaian mereka. 10 tadi. Dan pakaian bukan kain palikat sahaja. Beli 10 helai gajah duduk. Nah cik, seorang. Tak. Okey, orang Melayu biasanya apa pakaian tradisional dia? Baju Melayu ya. Ya, baju Melayu ada baju, ada seluar, ada samping, ada songkok. Setiap seorang. Jangan cik, ni kain pelikat. Ini gajah duduk. Yang murah kan gajah duduk. Kalau yang mahal sikit gajah berdiri. Janganlah. Kiswah itu pakaian ya mas sekalian. Ya kalau orang Arab jubah dengan seluar sekali, dengan itu setiap seorang dapat itu. Habis kalau tidak, au tahriru raqabah, atau memerdekakan. Silalah pilih yang mana satu. Ketika perhambaan masih ada, pilih yang satu. Mana? Sekarang masalahnya nak bagi makanan tak adalah, tak mampu. Nak bagi pakaian pun tak mampulah. Nak memberikan hamba apa lagi? Bila keduanya tak mampu, baru Allah bagi pilihan yang terakhir. Ini pilihan yang terakhir. Tak boleh dipilih menjadi pilihan pertama. Faman lam yajid, siapa yang tak dapatkan semua itu, fasyamu thalathati ayyamin, berpuasa syamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Tak semestinya berturut-turut.
Bila dah buat salah satu daripada yang ditetapkan tadi, tapi dua pertama itu kena keutamaan, tak mampu baru berpuasa, habis dosa dia kafarah, habis. Tak ada lagi rekod dosa. Itu tadi sumpah untuk masa istiqbal. Sumpah ghamus, sumpah yang lepas. Kafarahnya tidak seperti ini. Sebab itu ulama berbeza pendapat tentang kafarahnya. Kafarahnya begini jemaah sekalian. Ikhtalafal fuqaha fi wujubil kafarah fil yaminil ghamus ala qaulain. Ulama fikah berbeza pendapat tentang kewajiban kafarah. Boleh atau tak boleh, ada atau tidak ada kafarah bagi orang yang bersumpah ghamus ini, yang telah melakukan dosa besar yang ke-25 ini. Pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur. Pendapat pertama, dan ini pendapat jumhurul ulama. Kalau kita ambil 4 madhab sahaja, yakni Hanafiyah, Hanafi, Malikiyah dan Hanabilah, Hambali. Adamu wujubil kafarah fil yaminil ghamus. Tidak ada kewajiban bagi seseorang itu kafarah. Tidak ada kewajiban kafarah atas seseorang yang melakukan sumpah ghamus. Tak ada kafarah. Bila tak ada kafarah, macam mana? Taubatan nasuha. So lebih berat. Bila taubatan nasuha macam mana? Bila ia dosanya diampun? Ya wallahu alam. Selagi Allah tidak bagi tahu yang dia telah terampun, dia terus bertaubatlah hingga matinya. Lainlah kalau yang melanggar sumpah yang tadi. Bila dah buat apa yang Allah tetapkan, dosa dah terampun. Yang ini taubatan nasuha. Ini pendapat jumhur. Dan ini juga ini berdasarkan riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dikatakan oleh Imam Hakim dengan sanad sahih, qal kunna na'udzu dzambal ladzi la kafarata lah. Kami, kata Ibnu Mas'ud. Bila Ibnu kata kami, maknanya kebanyakan sahabat lah. Jama'atus sahabah, jumhurus sahabah, aksarus sahabah, kami menganggap bahawa sumpah ghamus itu adalah dosa yang tiada kafarah baginya. Tak boleh kafarah membedakan seorang hamba, tak boleh nak menghapus dosanya membedakan 10 hamba, tak boleh, sebab tidak ada kafarah. Wajib. Bila tak ada kafarah, bukan maknanya orang tu bagus ya, tak payah kafarah. Bukan. Dosa kalau ada kafarah senang, sebab buat apa yang disebut dalam kafarah, habis dosa dia. Ini dosa kafarah tak dekan, yakni tubu taubatan nasuha. Bila taubatan nasuha, ya lebih berat, sebab dia tidak tahu berapa lama dia mesti bertaubat yang untuk membolehkan Allah mengampunkan dosanya. Oh, berat sungguh. Sangat berat. Sebab itu termasuk dosa besar. Yang tadi melanggar sumpah nazar tadi tak termasuk dosa besar. Sebab itu tidak disenaraikan sebagai dosa besar. Bukan tak dosa, dosa. Tapi kan ada cara yang Allah tetapkan untuk mendapatkan pengampunan. Pendapat yang kedua, yakni orang itu wajib kafarah. Dan yang berpendapat sini yakni minoriti daripada ulama, khasnya yakni ulama Syafi'iyah. Madhab Syafi'i menyatakan ia wajib kafarah, seperti mana kafarah sumpah-sumpah yang lain. Dari dua pendapat itu saya tertarik kepada tahqiq muhakkiknya. Dia kata wala'allal ahwat fiha lil mar'i ay yajma'a bainat taubah minha wal kafarah. Dan mungkin yang paling berhati-hati daripada dua pendapat tadi, yakni menghimpunkan, mengumpulkan, menggombainkan kedua-duanya sekali, kafarah dan juga bertaubat.
Sebab kalau orang tu telah kafarah pun dia masih berdosa. Jadi yang berhati-hati, yang pendapat yang paling ikhtiyat, yakni menghimpunkan kedua-duanya. Selepas ia kafarah bagi kesalahan langgar sumpahnya, sumpahnya yang palsu tadi, dia taubat. Taubatnya tidak ditentukan berapa masanya. Itu yang difahami oleh ulama mujtahid. Itu yang disebut ringkasan yang disebut dalam kitab Bada'i'us Shana'i, yang disebut dalam At-Taj wal Iklil, juga disebut dalam kitab Kasyaful Qana'. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ba'da anna qalal khilaf, selepas beliau menceritakan pelbagai pendapat tentang sumpah rumus ini, dosa besar yang ke-25 ini, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, yakni ittafaqu ala annal ithma la yasqutu bimujarradil kaffarah. Nampaknya ulama sepakat bahwasanya dosa akibat melakukan sumpah rumus ini tidak dapat gugur hanya dengan kifarah sahaja. Jadi Ibnu Taimiyah memilih yang paling ihtiyat tadi. Maksudnya orang itu hendaklah kafarah dan juga taubat. Itu dalam pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, secara ringkas, sumpah ini jamaah sekalian terbahagi menjadi 3. Secara ringkasnya, secara umumnya, sumpah ini terbahagi menjadi 3. Yang pertama, al-yaminul mun'aqadah. Ya. Sumpah. Yang ini ajalah ya. Sumpah terbagi jadi 3. Yamin. Satu namanya al-mun'aqadah. Mun'aqadah. Yang kedua namanya itu tadi, atas nih. Yang ketiga adalah lagu. Nih. Secara umum di dalam syariat kita, syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, al-yamin, sumpah, itu ada 3 jenisnya, 3 kategori dia. Jenis yang pertama namanya al-yamin al-mun'aqadah. Al-yaminul mun'aqadah. Al-yamin al-mu'aqadah, yakni sumpah yang berkaitan dengan masa hadapan, perkara yang akan dilakukan pada masa hadapan dan ditunaikan. Wajib ditunaikan. Sumpah yang berkaitan dengan masa hadapan yang wajib ditunaikan. Itu sumpah mun'aqadah. Macam sumpah seperti nazar. Kan? Contoh yang berdua nazar lah. Nazar saya kata nak buat bus stop. Wajib tu. Wajib. Tapi kalau nazar, sumpah dalam nazar dalam perkara yang tak boleh ditunaikan, ya bukan termasuk mun'aqadah lah. Sebab nazar mesti berkaitan dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan kurbah. Kurbah itu mana berkaitan dengan pendekatan diri pada Allah. Amalan ibadah lah. Asalnya sunat menjadi wajib. Macam itulah. Kan?
Asalnya tahu apa namanya mubah menjadi diwajibkannya. Kalau benda yang wajib tak bolehlah dinazarkan. Ya Allah, jika engkau beri kejayaan kepada anakku ya Allah dalam periksaan SPM tahun ini dapat 12 A plus, ya Allah, hambamu ni akan tahun ini hambamu akan berpuasa Ramadan cukup 1 bulan. Dah bolehlah puasa Ramadan tak payah dinazarkan. Nampak sangat selama ini tak pernah berpuasa. Benda itu dah wajib, macam mana diwajibkan? Atau berkaitan perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan agama. Apabila hambamu engkau beri kejayaan ya Allah dalam perusahaan ini, hambamu bersumpah kerana-Mu ya Allah akan botakkan kepala. Lepas botakkan kepala, hambamu akan berjalan daripada rumah ke KLCC dengan berjalan kaki berundur. Botak kepala tu tak ada kena-mengena dengan ibadah kecuali bagi orang yang sedang ihram. Pergi ke LCC berjalan kaki berundur itu tak ada kena-mengena dengan amalan ibadah. Maka nazar-nazar seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Dan memang bukan nazar pun. Seorang sahabat Nabi bernazar. Nabi menyampaikan khutbah dalam masjid tengah hari. Nabi lihat ada seorang sahabat duduk berdiri di luar, di halaman. Panas terik sampai berdiri. Jadi Nabi pun rasa pelik, apa pasal orang ni berdiri kat luar. Dahlah di luar, berdiri pula di terik matahari. Nabi diberitahu, ya Rasul, dia bernazar. Bernazar nak berpuasa sambil berdiri, sambil berjemur. Nazar pun pelik-pelik. Nabi kata, suruh teruskan puasanya. Suruh dia teruskan puasanya dan suruh dia berteduh dan duduk. Maknanya yang nazar berdiri dan sambil berjemur itu tak dikira lah, tak masuk dalam ibadah. Ya Rasul, ada hamba saudara kita ya Rasul daripada Yaman bernazar nak pergi haji, tidak membawa bekalan. Dia bernazar nak pergi haji, tak bawa bekalan. Bekalan tak bawa dan sambil berjalan kaki. Diberitahukan pada Nabi, suruh tunaikan hajinya sebab dia bernazar, dan suruh dia cari kendaraan dan bawa bekalan secukupnya. Tak boleh mentang-mentang saya bernazar pergi haji jalan kaki. Alai, ini bukan orang Makkah nak pergi haji jalan kaki. Ini duduk payah jaras nak pergi jalan kaki. Janganlah. Ini namanya sumpah munaqadah. Sumpah nazar contohnya. Sumpah nazar nak melakukan perkara akan hadapan dan yang mesti dilakukan, yang mesti ditunaikan. Bila tidak ditunaikan, gagal menunaikannya, apa beban pada orang ini? Kafarah. Macam tadilah kafarah dia. Yang kedua namanya sumpah yang sedang kita pelajari ini. Ini termasuk dosa besar, namanya saja bohong. Bila dosa besar macam mana hukumnya? Tidak ada kafarah yang satu tadi. Wajib taubat. Yang satu ada kafarah. Pendapat yang kuat, pendapat yang ikhtiyat maksud saya, ya kafarah dan bertaubat. Tentang kafarahnya mudah dilakukan. Tentang taubatnya berapa lama? Tidak ada penjelasan. Selagi belum mati, makna dia masih dia masih wajib terus merasa bersalah dan terus bertaubat. So tambah bebanan lah. Inilah sumpah yang tadilah, demi Allah, benda yang dah berlaku lah maksudnya. Benda itu tak pernah berlaku, tapi dia bersumpah ia berlaku. Benda itu berlaku, tapi bersumpah tidak berlaku. Homus, termasuk dosa besar. Sedangkan tadi yang pertama tadi tidak kena mengena dengan dosa besar. Dan masalah tu banyak sekali ya. Banyak sekali itu kesimpulannya begitu. Walaupun sangat panjang penjelasan dia. Dan yang terakhir menurut agama kita ada yang disebut
Al-yamin al-laghwu. Laghwun. Alif lam lam ghin waw. Alif lam lam ghin waw. Laghwun. Dan sumpah laghwun ini tadilah dalam surah Al-Maidah yang kita baca tadi ya. Al-Maidah ayat 84 kan ada dinyatakan la yu'akhidukumullahu bil laghwi fi amanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak siksa kamu dengan sebab sumpah kamu yang laghwun. Apa tadi laghwun? Inilah lagu tidak. Yang lagi sekali ini bukan budaya kita. Alhamdulillah ini bukan budaya kita. Sebab sumpah dalam agama dikira sumpah ni jamaah sekalian mesti menggunakan nama Allah. Wallahi, tallahi atau billahi, atau mungkin terjemahannya demi Allah. Itu saja. Baru orang itu dikira bersumpah dan ada nilai hukumnya. Tapi jika orang tidak baca ini, tak baca wallahi, tallahi, billahi, atau mungkin tak baca demi Allah, walaupun dia kata aku bersumpah, tidak ada nilai hukum sumpah. Aku bersumpah bahwasanya aku, itu bukan bersumpah. Walaupun dia kata aku yang menjadikan sumpahnya itu ada nilai hukum. Wallahi, tallahi, yakni menjadikan Allah sebagai saksinya, sebagai muqsamun bihnya dalam bahasa agama Arabnya. Jadikan Allah sebagai. Jadi kalau aku bersumpah, itu sebenarnya bukan sumpah itu. Dari sudut agama bukan bersumpah. Sebaliknya kalau orang sudah kata demi Allah, wallahi, saya tidak mencuri. Nah, orang itu dikira telah bersumpah. Walaupun dia tak kata demi Allah aku bersumpah. Walaupun dia tak kata aku bersumpah. Bisa kan ya? Bisa kan? Walaupun dia tak kata aku bersumpah, tapi dia sudah kata demi Allah saya tidak berada di tempat itu masa itu. Ya itu sumpah. Tapi kalau saya bersumpah saya tidak ada tempat itu tidak mempunyai akibat hukum. Tidak ada nilai hukum. Dan mesti dengan nama Allah. Bersumpah dalam agama mesti dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang sumpah dengan selain nama Allah telah syirik, telah kufur. Jadi tak boleh bersumpah dengan selain Allah. Dan sebenarnya tidak perlu pakai Quran. Sumpah dengan Quran ini bukan daripada agama, Ini kepala dia gini. Untuk gini. Tak perlu. Sumpah dengan demi Allah gitu. Atau mungkin itu mungkin ada pengaruh ya orang lain. Nah, kalau orang bukan Islam kan letak ini tangannya gitu kan. Jadi orang Islam nak gitu nampak sangat penyerupaan dia. Ya, tak kena. Quran tidak bukan menjadi syarat. Adapun kalimat-kalimat demi sekalipun, tetapi bukan untuk sumpah, tak dikira sumpah lah. Contoh umpamanya lirik lagu demi negara yang tercinta. Dia syirik tu sebab demi negara. Tak, dia bukan bersumpah, dia lagu dia. Ada satu lagu yang sebetulnya berbau syirik, tapi itulah, saya yakin niatnya memang jahat si pengarang lagu ini. Ini lagu orang putih lah. Apa tu yang I swear by the moon, apa by the moon and star, apa kau kan I swear, kan saya bersumpah demi apa tu bulan dan bintang. Wah, budak-budak suka tu.
Kan I swear apa swear. Dah tak boleh itu, lirik itu tak boleh tu. Mana sumpah demi bulan dan bintang, demi langit dan bumi. Itu tidak baik. Dari sudut Islam itu tidak baik. Paling tidak kita tidak patut digalakkan atau diamalkan. Baik. Itu kesimpulannya. Dan adapun isinya itu merupakan ancaman-ancaman Allah. Yang pasti yang penting sekali kita dah faham dosa yang kedua ini dibagi sumpah ghamus itu sumpah bohong dengan sengaja berkaitan dengan masa yang pas. Itu dosanya besar. Berkaitan dengan apa saja, peristiwa, kejadian, jual beli, apa saja. Rumah saya ini macam mana awak nak beli? 1 juta. Saya beli pun sudah 985,000. Duduk dah 6 tahun takkan. Wah, masa beli masa itu bukan 990,000, beli 95,000. Okey, saya nak belilah barang-barang ni, kereta ni macam cantik. Betul, memang tak ni accident free. Itu betul, dia tak bohong. Accident free. Jadi saya nak jual kerana ni masih elok kondisi pun, dan baru saya servis. Ni tengok ni. Ni baru servis, tengok baru ni tu bulan berapa. Yalah memanglah, tapi saya nak belilah kereta awak ni 100,000 lah. Mana boleh? Minggu lepas ada kawan sudah nak beli, nak tawarkan 120 lah. Demi Allah, minggu lepas ada kawan nak 120 tawar. Siapa di minggu lepas yang tawar 120,000 ni? Tak ada orang pun menawarkan 120, tapi dia kata demi Allah. Pasal kawan tu, oh iyalah, kalau orang pun nak tawar 120 dia tak bagi, takkan saya nak tawar 100,000. Tujuan yang bersumpah tadi supaya kawan naikkan menjadi 130 kamu. Inilah namanya rumus. Dosanya sangat besar, kena hati-hati. Kena hati-hati. Penjelasannya di situ, jadi kaitannya dari tadi merupakan dosanya besar. Dosanya besar. Faqad ajaballahu nar. Tengok, Allah akan wajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihi jannah, haram masuk surga. Itu menunjukkan yang dia dosa besar. Jadi bila kita tahu pengertian dia, tahu definisi dia, ya jaga. Kena jaga diri, sebab tidak sama dengan sumpah masa depan, dengan nazar yang tak tirukan, tak sama. Tidak sama. Seorang yang baru dilantik memegang jawatan penting, jawatan awam yang biasanya diambil sumpah, betul. Kalau zaman dilantik jadi YB kan mesti diambil sumpah kan. Semua akan wallahi wa tallahi saya akan maknanya akan, kan begitu kan, akan menjalankan segala ni. Sumpah tak jalah. Tiba-tiba kawan tadi dengan seng, bukan sengaja maksudnya. Dia tidak, mana sudah melanggar sumpah dia kan. Ya, masuk ini ke bukan? Masuk ini ke bukan? Masuk mana ni? Ini 3 ni. Kena masuk yang pertama ya. Dipanggil al-yamin al-mun aqadah. Dia bukan al-ghamus, bukanlah. Sebab akan. Tapi kalau orang itu katalah habis jawatan dia dan mesti melaporkan hasilnya, buat laporan lah. Mana boleh tinggalkan gitu saja jawatan. Kena buat laporan. Selama 5 tahun ni semua ni. Saya bersumpah semua yang saya buat ni benar adanya. Dia tahu ada bohong tu. Ini kalau buat itulah. Dan ternyata bohong, maka dia beza tu. Wa'iyadzubillah tumidza. Lalu bagaimana? Yang lepas pun dia rumus, yang akan datang pun tak ditunai. Orang sumpah apa ni? Aduh, dosanya sangat berat ya mas sekalian. Berat, sangat berat. Ya, mungkin tak tertanggunglah di akhirat untuk menjawab. Mungkin amalnya yang lain betul, tapi bila yang membebani begitu berat,
Oh, waliyadzubillah. Kan biasanya mesti ada pertanggungjawaban terhadap apa ya. Mana boleh tinggal itu saya. Kan mesti soal ini semua ini. Tak kiralah jawatan besar kata jawatan kecil ke. Dan kena betul semua. Yang salah yang mana yang dua dibuat. Mana yang belum. Mana yang dulu silap. Jangan saya akan semuanya betul belaka. Orang pun, bagus rumahnya awak ya. Bagus, tak ada yang ini patut awak dapat pingat ni. Wah, dia tahu banyak yang ditutupi yang dikelentungnya. Dan dia bersumpah pula tu, demi Allah saya bersedia mempertanggungjawabkan. Wah, betul-betul gomus. Yang lepas tak ada gomus, yang akan datang tak ada ni kan wallah alam lah. Sementara hari-hari terjangkit penyakit Arab, wallahi. Mana 3 jenis sumpah diamal. Susah sungguh. Oh, jadi bagi saya sangat susah lah. Ya, harap-harap dapat difahami. Yang penting pengertiannya tahu, penjelasannya dibaca sendiri, dan kemudian dihindari. Kita boleh membezakannya. Dosa besar ya, dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar tidak cukup dengan istighfar. Dosa dengan taubatan nasuha. Masanya Allah tidak tetapkan berapa lama. Yang pasti selagi Allah belum beritahu di dunia, ya hingga mati masih terus wajib bertaubat lah. Itu baru satu dosa. Bagaimana kalau dosa-dosa yang lain bertambah lagi? Waliyadzubillah tumadzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada terjerumus melakukan dosa yang amat dimurkai ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum.